Ni hao, wajah Muhammad Izzat Fikri bin Syarudin. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang alat-alat muzik orang Cina. Baiklah, yang pertama diberi nama bow. Bow yang juga dikenali sebagai po adalah sejenis alat muzik yang diklasifikasikan sebagai ideophone. Alat ini sangat popular semasa dinasti Sui dan dinasti Tang. Baik, po diperbuat daripada sepasang piring bulat yang rata yang biasanya diperbuat daripada kepingan gangsa. Masyarakat Cina biasanya menganggap bunyi yang kuat sebagai baik, seperti mana amalan mereka membakar mercun untuk menghalau hantu. Baiklah, alat seterusnya adalah Ching and Chap. Ching and Chap adalah alat muzik juga dalam kategori ideophone. Alat ini diperbuat serupa dan digunakan secara berpasangan. Alat muzik dalam keluarga, simbal berbentuk bulat dan berlekuk di bahagian tengah seperti cawan. Ching dan Chap biasanya diperbuat daripada kepingan gangsa nipis. Garis pusatnya adalah di antara 12 hingga 14 cm bagi alat yang kecil dan 23 hingga 26 cm bagi alat yang besar. Baiklah, Ching dan Chap berfungsi sebagai penanda masa dan menentukan tempo dalam pancaragam pipet. Sekian. Alat muzik yang kedua ialah Ching dan Chap. Ching dan Chap ni adalah alat muzik dalam kategori ideophone. Seterusnya alat ini dibuat alat ini dibuat dan digunakan secara berpasangan, dan alat muzik ini adalah dalam keluarga simbal berbentuk bulat dan berlekuk di bahagian tengah seperti cawan. Alat ini yang berlekuk di bahagian tengah seperti cawan dibina dua dan digunakan secara serentak. Ia diperbuat daripada kepingan gangsa nipis dan garis pusatnya adalah di antara 12 hingga 14 cm bagi alat yang kecil, manakala jika alat tu besar dia 23 hingga 24 cm bagi alat yang besar. Okey, fungsi dia ni adalah untuk penanda masa dan menentukan tempo dalam pancaragam pipot. Seterusnya alat muzik yang saya ingin ketengahkan ialah erhu. Okey, erhu ni adalah sejenis alat chordophone yang merupakan sejenis alat muzik gesekan bertali dua. Erhu adalah di antara alat muzik yang paling popular dalam kalangan Huqin di China. Okey, maksud dia kat sini erhu ni dia lah seperti gitar, tapi gitar mempunyai 5 tali, but erhu ni dia mempunyai 2 tali sahaja yang biasanya akan dimainkan di dalam kalangan keluarga Huqin di China. Okey, alat ini juga diperbuat daripada badan erhu tu dia digilap dan di bahagian hujungnya berbentuk naga. Sementara di bahagian bawahnya ialah kotak bunyi yang dipasangkan dengan kulit ular. Okey, fungsi erhu ni ialah di dalam orkestra Cina, erhu ni dia terbahagi kepada dua, iaitu erhu abad pertama dan abad kedua, atau ringkasnya dipanggil erhu pertama dan kedua. Okey, dan selain itu alat muzik tradisional Cina ialah luqin. Okey, luqin adalah alat muzik dalam kategori chordophone. Ia merupakan alat muzik bertali yang dipetik seperti pipa, kecuali ia bersaiz lebih kecil dan berbunyi seperti mandolin. Luqin ni juga diperbuat daripada tanduk, tetapi sekarang alat pemetik ini diperbuat daripada plastik kerana zaman dah makin moden dan kita juga ingin mengekalkan spesies haiwan terancam. Okey, fungsi luqin ni pula untuk mengiringi opera Cina dan nyanyian rakyat. Selain itu, ia digunakan untuk memainkan not-not yang tinggi di dalam orkestra Cina. Okey, yang terakhir ialah alat muzik yang diberi nama ialah pipa. Okey, pipa ini dikategorikan sebagai alat muzik chordophone juga, dan dia merupakan alat muzik paling simbolik dan terkenal dalam orkestra Cina. Okey, sejarahnya dia bermula sejak lebih 2000 tahun dahulu. So alat muzik ni, pipa ni, dia telah digunakan sejak 2000 tahun dahulu
oleh oleh pemuzik Cina di dalam orkestra. Majoritinya pada kebanyakannya di dalam orkestra Cina untuk simbolik bagi diorang punya bangsa. Okey. Dan pipa ni juga diperbuat daripada kayu dan dipasang dengan 30 fret. 4 talinya ditala kepada A, D, E dan A dengan jarak suara sebanyak 4,5 oktav. Itu cara dia diperbuat. Dan fungsi dia pula adalah rakyat akan bermain alat ini untuk mengatasi perasaan marah mereka kerana terpaksa membina tembok besar. Nak digambarkannya pada masa-masa zaman dinasti-dinasti terdahulu, dia akan menggunakan pipa ini untuk melepaskan stres. Kalau kita contoh lepaskan stres, kita pergi melancong atau kita pergi nak kawasan-kawasan yang tenang. Tetapi cara orang Cina dia pada zaman-zaman dahulu dia menghilangkan stres dengan cara memainkan alat muzik. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.